Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsi daripada berkaitan dengan pelajaran Usuluddin tingkatan 2 pada bab hadis pada tajuk At-Tahziru min Sabbil Walidaini pada muka surat 114 hingga 120 insya-Allah. Jadi dalam tajuk ini, dalam apa yang kita akan pelajari ialah pertama, qiraatul hadis qiraatan sahihatan, membaca hadis dengan bacaan yang betul. Kedua, zikru ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna-makna kalimah yang terpilih. Yang ketiga, bayanus sababu wurudil hadis, menerangkan sebab-sebab turun disebutkan hadis. Yang keempat, syarah hadis ijmalan, syarah hadis secara umum. Yang kelima, taudihu mahawirul hadis, menerangkan perbahasan hadis, perbincangan hadis. Yang mana di sini ada 4 perbincangan yang insya-Allah kita akan bincangkan. Yang pertama, makanatul walidaini, martabat ataupun kedudukan kedua ibu bapa fil islami, di dalam Islam. Yang kedua, uququl walidaini minal kabair, derhaka kepada dua ibu bapa minal kabair, sebahagian daripada dosa besar. Yang keempat, mas'uliyatul abna'i, tanggungjawab anak-anak, nahwi, terhadap al-walidaini, kedua ibu bapa. Yang keempat, uqubatu sabil walidaini, hukuman ataupun balasan derhaka kepada kedua ibu bapa. Dan yang keenam kita akan pelajari di sini daripada bab ini ialah zikru ma yurshidu ilaihil hadis, menyebutkan apa yang ditunjukkan dalam hadis. Yang ketujuh, mulazamatul birri walidaini, melazimi berbuat baik kepada kedua ibu bapa. InsyaAllah kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan objektif kita yang pertama, iaitu qiraatul hadisi qiraatan sahihatan, membaca hadis dengan bacaan yang betul. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Umar tu kembali pada Abdullah dan Umar bin Al-Khattab. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, min akbaril kabairi, sebahagian daripada dosa-dosa besar, an yal'ana rajulu, bahwasanya yal'ana, mencela, melaknat, ar-rajulu, seorang lelaki, walidayhi, akan kedua ibu bapanya. Qila, berkata telah berkata sahabat-sahabat di kalangan untuk tahu siapa dia. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi, wa kaifa, bagaimana, yal'anu, mencela, ar-rajulu, seseorang itu, walidayhi, akan kedua ibu bapanya. Qala, sabda baginda, yasubbu ar-rajulu, mencela akan seorang lelaki, aba rajuli, bapa lelaki yang lain. Fayasubbu abahu, maka dia balas balik dengan mencela bapanya. Wa yasubbu ummahu, dan mencela akan ibunya. Rawahul Bukhari wa Tirmizi, riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Jadi boleh hafal hadis ini kerana termasuk dalam silibus ataupun sukatan pelajaran ialah menghafal hadis, insya-Allah. Jadi kita teruskan pada objektif kita yang seterusnya, yang kedua, iaitu ma'anil kalimatil mukhtarah, makna-makna kalimah yang terpilih. Yang mana di sini cuma ada 3 sahaja, iaitu al-kabairi, yal'anu dan yasubbu.
Apakah hanya dimaksudkan dengan al-kabairi, dosa besar? Dosa besar. Ai ismun al-kabirun, dosa besar, manhiyun yang dilarang, anhu syar'an, olehnya syarak. Ismun kabairu an manhiyu anhu syar'an, dosa besar yang dilarang daripadanya akan syarak. Yal'anu ai taradda, at-taradda iaitu menyingkirkan, wal ibtiadu dan menjauhkan, minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Yal'ana ini menjauhkan perbuatan menghina, mencela ini, menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah membenci mencela seseorang. Sebab bila kata laknat, Allah ini kalau dalam hadis yang lain dengan maksud Allah tak pandang. Laknat ni dengan maksud Allah tak pandang. Jadi bila seseorang itu melaknat seseorang, Allah automatik Allah juga tak memandang kepada orang yang suka melaknat orang lain ataupun menghina orang lain. Faham ya? Kedua, seterusnya, yasubbu ai syatmu, keji. Dia ada namanya laknat, ada namanya keji. Bila kata laknat, Allah tak ada namanya pandang. Allah tak toleh langsung, Allah tak pandang langsung orang-orang yang melaknat. Bahkan kalau tengok pada hadis yang lain disebut Allah tak pandang golongan-golongan di antara Allah, golongan-golongan yang Allah tak pandang di hari akhirat nanti ialah golongan-golongan yang mengubah kejadian dirinya. Contoh maknyah dan sebagainya kan. Jadi disebutkan kat situ Allah tak pandang itu dengan maksudnya Allah tak ada namanya rahmat langsung untuk pandang dia. Bila Allah tak pandang, lagilah maksudnya tak ada chance nak masuk ke dalam syurga. Tak ada chance untuk masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah kan. Maksudnya Allah kalau Allah pun tak pandang, nak dapat rahmat macam mana? Okey. Yang ketiga, syatmu, beza dia dengan syatmu, keji. Apa maksud sabu tu keji? Yuqalu sabuhu yasubbuhu sabban wa sibaban. Cukup sampai situ. Asabu ai syatmu. Yasubbu ai subbu bermakna al-syatmu. Okey, keji. Amalah tu ya. Jadi seterusnya kita teruskan kepada yang seterusnya, iaitu sababul wurudul hadisi. Sebab disebutkan, diriwayatkan hadis ini. An Aisyata qalat, daripada Aisyah, beliau telah berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakr, dengan Abu Bakar, wa yal'anu ba'du raqiqihi, dalam keadaan Abu Bakar ini yal'anu ba'du raqiqihi, mencela, melaknat sebahagian daripada hambanya. Mencela, Abu Bakar ni mencela sebahagian daripada hambanya. Faltafat, maka Nabi berpaling kepadanya. Faltafat ilaihi, maka Nabi berpaling kepadanya. Siapa? Nya Abu Bakar. Faqala, maka Nabi bersabda, la'anina wasiddiqina. Engkau ni melaknat orang dalam masanya sama, kau ni orang-orang yang benar. Nabi kata, adakah kau ni nak jadi orang-orang yang suka melaknat dalam masanya sama, kau ni seorang yang membenarkan? Adakah Nabi nak kata macam tu? Sayyidina Abu Bakar kan digelar sebagai As-Siddiq, yang mana As-Siddiq ni dia membenarkan kebenaran kerasulan Nabi. Takkanlah orang yang baik-baik macam ni dia melaknat orang. Itu maksud apa nama perkataan Nabi tu. La'anina wasiddiqina. Adakah kau nak jadi orang-orang yang suka melaknat dalam masanya sama, kau ni nak jadi orang-orang yang membenarkan kata-kata Nabi kan? Sabda Allah, sabda Nabi dan firman Allah. Macam tu. Takkan maksudnya Nabi nak cerita takkan berkumpul dalam dalam satu jiwa, dalam satu hati tu dua perkara, iaitu kebaikan dan kebatilan. Takkan berkumpul dua ni. Dia mesti ada salah satu je. Tak batil apa nama kebenaran. Tak kebenaran kebatilan. Salah satu saja. Tak boleh berkumpul dua dalam satu hati. Kalla wa rubba Ka'bah. Demi Tuhan Kaabah. Nabi kata, qala qala
fa'ataqa Abu Bakr. Maka membebaskan Abu Bakar yauma izin ketika itu juga ba'da raqiqi, sebagian hamba dia yang dicela tadi. Summa kemudian jaa ila nabi, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia kata la a'udzu, aku tak akan buat lagi. Aku tak akan buat lagi apa? Melaknat orang lain. Aku minta perlindungan kepada Allah Taala, aku tak akan buatlah lagi. Ai la a'udu. Silap saya minta maaf, saya silap baca. La a'udu. Aku tak akan ulang lagi. Ai la a'udu fi la'nati ala ahadin. Tidak aku akan ulang lagi perbuatan melaknat orang lain. Maksudnya apa? Sebab urut hadis ini ialah disebabkan Abu Bakar ini telah melaknat sebahagian daripada hamba-hambanya. Okey. Cukup sampai situ. Boleh buat ayat sendiri ya, insya-Allah. Kalau tak boleh jumpa dengan guru untuk buat ayat macam mana, atau ambil dekat dalam sini untuk kita ubah sedikit je untuk kita buat hafalan kita, insya-Allah. Seterusnya muka surat 116. Muka surat 116 yang mana 116 ini menceritakan tentang syarah hadis ijmalan. Syarah hadis secara ijmal. Kita tengok apakah yang ada pada syarah hadis ijmalan ni, di manakah poinnya. Tengok baca baris pertama itu, hadzal hadisu aslun. Ini hadis merupakan asal fi qat'i zara'i, pada menutup zara'i, kemudaratan. Kita terjemah tu zara'i, kemudaratan. Pada menutup kemudaratan. Hadis ini asal pada menutup kemudaratan. Bila wa anna min ali fi'lihi, dan bahawasanya sebahagian daripada ahli keluarga, ahli keluarga fa'ilihi ila muharrimin, membuatnya kepada muharrimin, yang diharamkan. Wa in lam yaksudu, selagi pun dia tak bermaksud. Maksudnya ramai orang buat perbuatan laknat ini sekalipun dia tak bermaksud, dia tak berniat pun nak buat. Maksudnya bila kita tak tahu perbuatan laknat itu adalah berdosa, maka kita akan buat seolah-olah macam kita ni tak sedar langsung, pasal kita tak tahu, kita tak buat, kita tak belajar. So pentingnya belajar supaya kita tahu laknat ni adalah perbuatan yang tak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaman qasadahu, seperti mana orang yang meniatkannya. Maksudnya lagi, orang yang berniat ke orang yang tak berniat ke, orang yang berniat ke, sama saja di sisi Allah. Daripada sudut hukum laknat, dia niat nak berlaknat ke, niat tak berlaknat ke, sama saja di sisi Allah Taala. Wa ta'ammaduhu fi al-ismi, dan dia ini sengaja pada membuat dosa. Itu poin yang pertama. Dikira sengaja buat dosa. Tahu ke tak tahu ke, bukan tahu ke tak tahu, ada niat ke tak ada niat ke, tetap dikira berdosa. Tetap dikira berdosa. Dia sebab benda tu perbuatan yang dah berlaku. Okey, itu poin yang pertama. Kita teruskan, tengok adakah poin dia lagi. Ala, adakah kau ketahui, ala tara, adakah kau lihat, annahu, bahawa Nabi SAW nahyu an yal'ana rajulu walidayhi, melarang seseorang itu mencela seorang lelaki itu akan kedua ibu bapanya. Fakana zahiru, maka adalah zahirnya tawalla la'ni, membawa kepada laknat. Maksudnya Nabi ni, di dalam hadis ini Nabi ajar seseorang jangan laknat kedua ibu bapa. Jangan laknat kedua ibu bapa. Maksudnya bukan nak maksud jangan hanya tak boleh laknat kedua ibu bapa je. Maksudnya orang lain sama jugalah. Maksudnya macam tu. Bukan maksudnya tak boleh laknat kedua ibu bapa tapi boleh laknat orang lain, tak boleh. Bukan macam itu yang dimaksudkan dengan hadis. Falamma akhbaru annahu idza sabba aba rajulun, tak kala diceritakan bahawasanya idza sabba aba rajulun, apabila mencela bapa seorang lelaki, fasubbu rajulun abahu, maka mencela akan lelaki itu akan bapanya dan kedua ibu bapanya. Kana, adalah kaman, seperti seseorang tawalla zalika binafsi, dia buat benda tu
pada diri dia sendiri. Maksudnya macam tu. Kembali pada macam yang saya cakap tadi lah. Wa kana, dan adalah ma'alu ilahi. Ma'alu ilahi, tiadalah cenderung ilahi kepadanya fi'alihi, perbuatannya, annahu kala'nihi, seperti mana dia tu melaknat, fi makna, pada makna, li'annahu kana sababu, kerana menjadi sebab dia melaknat. Maksudnya apa? Macam saya cakap tadi, kembali pada yang saya cakap tadi, Nabi larang seseorang itu untuk melaknat bapa seorang yang lain. Kerana apa? Bila seseorang itu melaknat bapa orang lain, maka dia tu akan membalas balik dengan melaknat mak dan bapa dan mak dia semula. Jadi fahamnya dekat situ ialah, jika seseorang itu melaknat kita contohlah, kita melaknat kawan kita tu akan melaknat lebih teruk daripada apa yang kita laknat dia. Kawan kita tu akan laknat kita lebih teruk daripada apa yang kita laknat pada dia. Atas sebab tersebut, Nabi larang secara mutlak melaknat orang lain. Itu maksud yang dimaksudkan dengan syarah hadis ini, insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada muhawirul hadis, perbincangan tentang hadis. Jadi ada dua kat sini. Disebut maka natul walidaini fil Islam, uququl walidaini minal kabair. Kabair. Ada dua perbincangan hadis di sini. Okey, kalau ikutkan ada tiga lah. Dekat sini kat atas tu muka surat 117 ada huququl walidaini, hak-hak kedua ibu bapa. Kita pergi satu persatu insya-Allah. Makanatul walidaini fil Islami, kedudukan kedua ibu bapa di dalam Islam. Lil walidaini makanatun khassah fil Islam, bagi kedua ibu bapa makanah, kedudukan, khassatan fil Islami, yang khusus dalam Islam. Haitsu qarranallahu ta'ala ibadatuhu, tak kala Allah ini menyamakan ibadatu, menyembah Allah Ta'ala, bi ta'atihuma, dengan taat kepada keduanya. Sampai seolah-olah taat pada Allah ini sama darjat dia, seolah-olah aja taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni sama darjat dia dengan taat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sama darjat dia dengan mentaati kedua ibu bapa. Itu sampai Allah menyamakan macam itu. Wal ihsanu ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya. Sabda firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nisa ayat 36. Kita dah belajar bab ini pada ayat Quran ini pada bab tafsir birrul walidaini. Boleh rujuk balik pada pelajaran yang lepas insya-Allah. Di poin dia ialah lil walidaini makanatul khassah sampai kepada wal ihsanu ilaihima. Okey. Dan boleh ambil dalil wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Seterusnya disebutkan, kita tengok di bawah tu ada tak poin, wa nahyu anil uquqihima wa aujaba ala abna'i huquqan tujahihima sampai situ. Dan Allah melarang, wa nahyu an uquqihima, tambah kat situ wa nahyullah, dan melarang akan Allah an uquqihima, daripada menderhakai keduanya. Saya tambah Allah kat situ atas dasar nak tulis nota. Bukan tertinggal atas dasar kita nak tulis nota. Okey, boleh tambah gitu wa nahyullah war rasul, boleh tambah gitu wa nahyullah war rasul an, daripada uquqihima, menderhakai keduanya. Wa aujaba ala abna'i, dan mewajibkan atas anak-anak huquqan, hak-hak, tujahihima, memberikan kepada mereka hak-hak mereka, tujahihima, memberikan mereka akan hak-hak mereka berdua. Sampai situ. Poin dia yang kedua sampai situ. Terus saya baca dulu, tengok ada tak poin. Wa qad bayyanal islama,
sesungguhnya telah menerangkan akan Islam hukukul walidaini, hak kedua ibu bapa, wa syara'a minha, dan mensyaratkan daripadanya hukuk tadi tu, wa manhajan, kaedah-kaedah daqiqan yang terperinci, limuamalatihima, supaya kita dapat melaksanakannya, melakukannya kepada keduanya, likaunihima, kerana jadilah kedua-dua mereka ini aslun usrah, asal kepada sebuah keluarga, asas kepada sebuah keluarga. Tak ada mak dan ayah, maka tak ada laki kita. Fakana labuda, maka adalah tak dapat tidak, min tasyri'i, daripada syarat itu, hakul ubudiyatu wa ta'atu wa husnul riayah, hak pada beribadah kepada Allah Ta'ala, taat dan berbuat baik, riayah, dan menjaga, warahmah bil walidain, dan buat baik kepada dan memberi rahmah kepada kedua ibu bapa. Maksudnya semuanya manusia, kalau kita nak buat paling baik sekali patutnya kita buat ialah pada kedua ibu bapa. Paling baik sekali kalau kita nak buat baik ialah kepada kedua ibu bapa. Wa ja'alu min akbaril wajibat, dan menjadikannya hak tu kepada hak kedua ibu bapa tadi tu, al wajibat, sebesar-besar kewajiban. Ahammu, yang paling penting kat situ dia letakkan tiga. Apa dia? Hukukul walidain ni, ni poin yang kedua daripada poin yang makanatul walidain. Hukukul walidain ni ada tiga yang paling besar, bukan sikit, bukan hanya tiga ni. Maksudnya paling besar ni tiga. Apa dia? Ta'atuhuma fi ghairi maksiatillah, mentaati kedua mereka ini selain daripada berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kita dah belajar, selagi mana mereka itu tak suruh kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala, selagi itu kita disuruh untuk ikut apa yang mereka perintah. Kedua, ikramihima, memuliakan mereka, wa talabu redahuma, dan memohon keredaan mereka berdua. Maksudnya apa? Carilah asbab apa-apa sekalipun yang menyebabkan mereka ni redha kepada kita. Kan? Kalau kata apa, syurga kat dunia ni, syurga kita ialah mak bapak kita. Syurga kita dekat dunia ni dah syurga mak bapak kita. Jangan sampai doa mereka kepada kita ni terputus. Nak memulakan doa sekurang-kurangnya dalam saya tak solat kita, mesti sebut tu lah, Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu sekurang-kurang doa. Itu sekurang-kurang doa. Paling baiknya, apakah salahnya kalau kita setiap hari kita mendoakan mak bapak kita dengan kita sedekah ataupun hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada mak bapak kita walaupun mereka masih ada lagi. Bukannya maksud sedekah Al-Fatihah ataupun hadiahkan Al-Fatihah ni pada mak bapak kita hanya ketika mana mereka itu dah tiada. Tak, bukan macam tu. Bila kita makna Al-Fatihah itu ada doanya sangat besar jika kita hadiahkan kepada mereka. InsyaAllah ada keberkatan di situ. Baca setiap hari. Buat sebelum kita pergi sekolah, pastikan kita sedekah dulu Al-Fatihah kepada sedekah ataupun hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah kita akan jadi pelajar yang cemerlang. Yang ketiga, mukhatabatuhum, bercakap dengan mukhatabatuhuma, bergaul ataupun bercakap dengan kedua mereka itu biadabi, dengan beradab, wa adamu nahrihima, dan tidak bercakap kasar kepada mereka. Anak-anak sekarang ni kan cakap kasar dengan mak ayah, tapi dengan kawan-kawan, dengan pakwa-makwa, cakapnya ya Allah, pijak semut pun tak mati. Bukan pijak semut, pijak gajah pun tak mati, kan? Pijak gajah pun tak mati. Jangan sampai macam tu. Mak bapak tu bela kita sejak daripada kita ni sejak tapak kaki kita tapak kaki kita tu hanya 2 inci. Tapi kita melebihkan kawan-kawan kita, orang yang kita baru kenal, tak sampai setahun 2 tahun kita baru kenal, lebih daripada mak bapak kita. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai macam itu. Seterusnya, kita teruskan pada seterusnya dan nak habis. Okey. Uququl walidaini minal kabair. Okey. Derhaka kepada kedua ibu bapa ini sebahagian daripada dosa besar. Poin dekat mana?
Apakah yang dimaksudkan hukukul walidaini huwa allazi zahara, yang mana menzahirkan secara zahir, wantashara dan tersebar, wa ta'addad iskala, ada berbagai jenis ataupun keadaan, wa alwanha sama juga keadaan, liyadullu ala inhirafin, bagi menunjukkan atas tersesatnya, khatirun keburukan, fi mujtama'at, dalam masyarakat, an syariatillah, daripada syariat Allah. Ini bukan poin lah, nanti saya akan bagi poin. Allati ja'alat radallahu fi ridha walidaini, ambil kat situ. Ja'alat ridallahu fi ridha walidaini. Allah ubah sikit ayat kat situ. Ambil je, tak apa, boleh ambil terus. Ja'alat ridallahu fi ridha walidaini wa sukhtuhu subhanahu wa ta'ala fi sukhtuhuma. Ambil kat situ, poin situ, kat situ sampai wa sukhtuhum fi sukhtihima. Ja'alat, telah menjadikan redha Allah Taala, redha Allah Taala fi redha walidaini, pada redha kedua ibu bapa, wa sakhtuhu, dan kemurkaan Allah, fi sukhtuhuma, pada kemurkaan ataupun kemarahan kedua ibu bapa. Ambil dalil terus, ambil dalil kat situ. Redha rabbi fi redha walidaini wa sakhtu rabbi fi sahati al walidaini, rawahu Tirmizi. Itu yang pertama, hukukul walidaini. Yang kedua, poin yang kedua, fala yudkhilal jannata, maka tak masuk ke dalam syurga orang yang derhaka liwalidaini, kepada kedua ibu bapanya. Itu poin yang kedua. Terus ambil dalil. Salah satu ambil terus dalil. Salah satu la yanzurullahu ilaihim, 3 golongan yang Allah tidak lihat langsung kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Saya dah sebut tadi tu, bila Allah tak lihat, bila Allah tak memandang, maksudnya dia membawa maksud laknat. Bila Allah tak memandang, maksudnya dia membawa maksud laknat. Maksudnya sangat besar dosa tersebut sampai Allah tak pandang kita dengan rahmat. Al-aqu liwalidaini, derhaka seseorang itu kepada kedua ibu bapanya. Wal mar'atu mutarajjilatun, seorang perempuan yang berhias-hias ketika keluar daripada rumah. Ini maksudnya wal mar'atu mutarajjilatu, seorang perempuan yang berhias-hias di luar rumah. Wad duyusu, dan lelaki-lelaki yang dayus. Apa maksud lelaki yang dayus ni? Orang lelaki, tak kisahlah bapa ke abang ke adik lelaki ke, yang mana dia lihat ahli keluarga dia buat dosa tapi dia buat tak tahu je. Ni dayus. Maksudnya apa? Nabi sebut orang yang dayus ni, dia ni tak cium bau syurga langsung. Sedangkan bau syurga tu boleh boleh kita bau sejauh 500,000 perjalanan di akhirat. Allah Rabbi. Jangan sampai macam tu. Bila adik-adik kita buat dosa, kakak-kakak kita buat dosa, mak kita buat dosa, jangan kita tak tegur. Nanti jangan sampai Allah hukumkan kita sebagai dayus. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya apa? Bila kita dayus, takkan bau syurga kita, maksudnya tak makan bau syurga, takkan masuk syurga lah. Takkan masuk syurga abadan abadah. Sedangkan kita ni nak dapat redha Allah, Allah kata apa? Tanda redha Allah Ta'ala itu, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Tanda kita dapat redha Allah Ta'ala tu, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kan? Tapi apa yang berlaku, kita buat benda-benda kat dunia ni, kita bila orang perempuan di kalangan ahli keluarga kita buat dosa, kita buat tak tahu, kita buat nohen, buat tak nampak je. Lalu apa yang berlaku? Jadilah kita golongan yang dayus. Allah bayar cash dekat akhirat. Allah laknat 3 golongan ini. Allah langsung tak pandang. Kau nak bau, sepatutnya dapat bau syurga, walaupun bau ujung-ujung je, tapi tak dapat juga bau. Akhirnya apa? Membawa pada kita ni, ya Allah. Jadilah kita orang yang ruginya Allah tak pandang langsung kita. Nabi, bila Allah tak pandang, jangan haraplah Nabi nak memandang. Nabi tak confirm, Nabi tak mengaku memandang. Wa iyyazubillah. Saya teruskan. InsyaAllah dah 30 minit. Jadi saya ambil masa lagi 5 minit, InsyaAllah. Jadi kita teruskan pada muka surat 117. Yang mana 117 tu menyebutkan
mas'uliyatul abna'i nahwa walidaini, tanggungjawab anak-anak terhadap kedua ibu bapanya. Apa dia? Banyak tau, tapi kat sini kita ambil secara umum. Ihtiramuhuma, memuliakan mereka, menghormati mereka. Fala tanfu, janganlah menafikannya, nahwa, kepada kedua mereka, bikalimatin, dengan walau satu perkataan pun, taghdabuhuma, yang membuatkan mereka berdua marah. Sampai situ cukup. Sampai situ cukup. Jawab, kalau ni nak hafal, tuan-tuan sampai situ cukup. Saya nak baca sikit depan tu. Au tasi'u, ataupun buat buruk. Saja nak baca lah tu. Ataupun buat buruk kepada kedua mereka. Au ta'kiru, ataupun mengusik mereka. Muzajihima, dengan mencela mereka. Usik, buat lawak. Konon-konon buat lawak kan. Lawak tu sebenarnya menyakitkan hati mereka. Allahu Akbar. Hati-hati sikitlah anak-anak. Jangan. Saya tengok video-video sekarang ni kan. Konon-konon nak buat lawak dengan mak bapak, rupanya mak bapak tak suka. Jangan sampai macam tu. So kita kena, jadi anak-anak ni kita kena sensitif lah. Kena sensitif. Yang kedua, nahyul islamu, melarang Islam an rafa'il sauti, daripada mengangkat suara, bisubbi, dengan sebab mencela, au syatamu, ataupun mencela, mengeji, au nahru, ataupun mengherdik, au zajru, ataupun menghalau, au lawama, ataupun mencela, au itabun, ataupun sama juga itab tu cela, bihadratihima, dengan kehadiran mereka. Kena cakap elok-elok. Apa benda yang kita tak suka, kita cuba cakap elok. Jangan kita sampai istilahnya mencelik, murder dan apa benda lah namanya, kekasaran yang biasa kita buat dekat orang lain. Tapi jangan buat kat mak bapak kita. Ja'alal Islamu asasun, Allah telah Islam telah menjadikan asas ta'amuli, bergaul, ma'ahuma, bersama keduanya, bil kalimati thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Maksudnya Islam kata asas untuk bermuamalah dengan mak bapak ni mesti cakap dengan baik. Sebab cakap mak bapak kita ni sensitif. Kita masa kita kecil-kecil dulu, mak bapak kita jaga sensitif dengan jaga apa yang dia cakap kepada kita. Bila kita dah besar, kita juga kena sensitif. Jangan sampai kita ni cakap sesuatu yang menyebabkan mak bapak kita ni terasa hati dan akhirnya membawa kita ke dalam neraka. Okey. Seterusnya, sampai situ pun boleh. Uququ sabbul walidaini, balasan mencela kedua ibu bapa. Apa dia? La syakka. Saya baru baca dulu, nanti saya akan tunjuk point. La syakka, tidak syak lagi, anna lisana, bahwasanya lisan sababun najatun, sebab kejayaan, minan nari, daripada neraka. Ingat jaga lisan, insya-Allah kita akan masuk syurga insya-Allah. Au sababun wuqu'u fiha, ataupun sebab jatuh ke dalam neraka. Wa iyazubillah. Laqad hazzarallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah beri peringatan kepada kita, min tarkil lisani, daripada meninggalkan akan lisan, an aribatun, daripada perbuatan al-isyan, dosa, wa tughyan, dan sesat. Annahu sababun, kerana lisan, sababun li'in qisasu sahibi, kerana dibalasnya akan pemiliknya, amaman nas, di hadapan manusia, fid dunya, di dunia, wa naqisuhu, dan mengurangkannya, dan mengurangkan martabat manusia itu, wa ayyubu, dan mengaibkan manusia itu, fi akhirat. Lisan ambil kat situ semua. Kesan mencela ibu bapa ni ialah kita ni Allah akan rendahkan martabat kita di hadapan manusia. Kalau dekat depan manusia, dekat manusia yang kenal-kenal kita, dalam lingkungan kita tu pun dah kena maruah kita akan tercemar, agak-agaknya dekat akhirat lagi macam mana?
Daripada manusia zaman Nabi Adam sampai ke orang terakhir manusia umat Nabi Muhammad, semua tahu perbuatan kita. Kita yang suka cela mak bapak kita. Famous kau waktu ketika tu. Kalau rasa nak famous sangat, buatlah dosa macam tu. Allah akan pamerkan dosa kita sampai semua manusia, sekecil-kecil manusia semua tahu, sebesar-besar sampai sekecil-kecil manusia semua tahu buruknya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nyata kita sebut kat sini, ma yushidu ilaihi hadis ayat yabta'ida inna insana, bahwasanya menjauhi insanu ayat yabta'ida insanu, bahwasanya menjauhi akan manusia anil ghadabi, daripada kemukaan marah. Fal insanu idza ghadiba, maka manusia itu jika dia marah, walam yatamaliku an nafsi, dia ni tidak dapat mengawal diri dia sendiri. Kedua, inna min a'zami ni'amillah, sesungguhnya sebesar-besar nikmat Allah Taala ala ibadi atas hamba-Nya nikmat lisan, adalah nikmat lisan. Sampai situ cukup. Yang ketiga, innal la'nu muharrimun, sesungguhnya laknat melaknat itu adalah perbuatan yang haram. InsyaAllah cukup sampai situ. Moga-moga ada manfaat pada kita, untuk kita jauhi daripada melaknat kedua ibu bapa kita. Bahkan kita buat baik pula pada ibu bapa kita. Semoga-moga Allah balas kita di dunia dan di akhirat, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.